Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bercerita tentang pitch. Apa benda pitch ni? Okey, sebenarnya tiada definisi yang tepat untuk menggambarkan apa itu pitch. Okey, pitch ini dia bersangkut paut dengan bunyi. Okey, ada bunyi, adalah pitch. Kalau tiada bunyi, takkan ada pitch. So, cuba kita diam. Maksudnya takkan ada pitch yang akan wujud. Okay, so bunyi tu can comes from anything. Okay, contohlah kalau kita dengar sesuatu bunyi kan, mungkin pada kita bunyi tu macam kereta api, tapi kawan kita kata taklah, bukan kereta api lah, itu bunyi macam bunyi burung. Seorang lagi pula mana pula burung, itu macam bunyi cerek je. So banyak bunyi tu boleh datang daripada benda hidup atau benda mati. Kita tepuk tangan pun ada bunyi, kita tepuk meja pun ada bunyi, kita tak tepuk pun kadang-kadang kalau ada benda melantun pun mendatangkan bunyi. So itu bunyi very general. Okay, so bila kita berbicara tentang pitch pula, pitch ini dia kecil sedikit. So kalau bunyi tadi kan, kita boleh dengar bunyi yang nyaring, kita tahu bunyi itu tinggi. Lepas tu kita contoh macam bunyi burung kan, bunyi burung tu tinggi. Tiba-tiba kita dengar bunyi harimau, gitu kan, bunyi dia kuat tapi tak tinggi. So maksudnya dia ada bunyi tinggi dan ada bunyi rendah. Itu bunyi secara keseluruhan. So pitch itu apa? Pitch itu pula dia adalah kita boleh kecilkan sedikit daripada apa tu, topik bunyi tu kita narrowkan sedikit. So pitch atau nada. Pitch atau nada. Tapi pitch atau nada ni dia tidak boleh berdiri sendiri. Perkataan pitch mesti datang bersama higher pitch or lower pitch. Nada perlu datang bersama nada rendah atau nada tinggi. Okay, so contoh bunyi tadi kan. So kita boleh kumpulkan segala-gala bunyi yang tinggi, mungkin bunyi burung, bunyi cerek, bunyi apa bunyi yang tinggi, atau bunyi bell ke apa bunyi yang tinggi. Kita grupkan dia ke dalam kumpulan higher pitch or nada tinggi. Bunyi yang besar-besar, kalau bunyi use stem kaki, tak kaki, bunyinya bigger, bunyi harimau lah, bunyi apa, so tu boleh masuk dalam kumpulan lower pitch atau nada rendah. So ingat, pitch is nada, yes, tetapi dia tidak boleh berdiri sendiri. Higher pitch or lower pitch, nada tinggi atau nada rendah. Okay, itu pitch. Dan pitch ini juga dia bersangkut paut bukan dengan frekuensi lah, ketepatan frekuensi lah. Jadi bab frekuensi tu tak payah pening-pening lah. Benda tu terlalu kompleks, terlalu complicated. Kita tinggalkan dulu ya. Okay, itu pitch. Right, so clear. So saya bagi contoh ayat yang senang yang you all faham. Contoh saya bagi contoh. Alamak, aku ni tak boleh kalau nak nyanyi lagu yang nada tinggi. Contoh, kita tak boleh cakap aku tak boleh nyanyi lah kalau lagu yang ada nada. Ada nada apa? Maksud dia mesti ada nada tinggi atau nada rendah. Aku tak boleh lah nak nyanyi kalau lagu tu nada tinggi. Aku tak boleh nak nyanyi kalau lagu tu nada rendah sangat. Kalau English, I cannot sing if the pitch is too high. I cannot sing if the pitch is too low. Okay, is pitch high, pitch low, atau higher pitch. I cannot sing if the song consists of higher pitch too much, or lower pitch. Okay, so dia mesti datang low, high, rendah, tertinggi. Okay, pitch ni pula dia ada nama. So dari bunyi kepada pitch kepada nama. So nama tu macam mana kita nak dapat nama tu? So adalah dulu sekumpulan manusia dulu berbincang untuk memberi nama. So itu dah wujudnya do re mi fa sol la ti do, wujudnya C D E F G A B C yang ada dekat piano. Okay, kalau you tak faham tentang piano tu, you boleh je buka dekat handphone, dekat GarageBand tu, dekat GarageBand. Kalau dekat Android saya tak tahu you boleh pakai apps apa. Tapi dekat situ nanti akan perasan ada C2, C3, C4, C5, dari C1 sampai C8 sebenarnya. Kerana so kalau you tengok piano, dia ada yang ini yang paling tinggi, yang ini yang paling rendah. Ni tak nampak. Okey, ini ke sini kerendah lah, sini tinggi. So dia ada 8 set of do re mi fa sol la ti do, atau 8 set of C D E F G A B C. So bila kita cerita tentang low pitch, okay, low pitch ni dia banyak. Kalau low pitch saya la, saya cuba cari apa la
di sini. So maksudnya note ni note apa? Is F sharp. F sharp. Okay, sedangkan F sharp dekat sini pun ada F sharp, dekat sini pun ada F sharp, dekat sini pun ada F sharp. So ada banyak lagi F sharp yang lain. So walaupun F sharp ni rendah untuk saya, tapi ada juga la itu tengah, la itu tinggi. So itulah maksud saya yang mengatakan pitch itu dia tidak ada definisi tepat. Kerana kalau dikata pitch yang rendah, so pitch yang rendah tu ada banyak. F ada F rendah pun ada, C rendah pun ada, D rendah pun ada. So kalau you tengok kat iPhone tu, kalau pergi ke nombor 1, nombor 2, nombor 3, C1, C2, C3, F1, F2, F3, D1, D2, D3, itu semua kira macam kategori dalam kumpulan pitch yang rendah. So nama dia apa? Macam saya punya pitch yang rendah tadi, F sharp. So itu nama pitch yang rendah untuk saya. Nama nada yang rendah untuk saya, F sharp. Okay, itu. Tapi untuk setiap orang tak sama. Okay, jadi itu pitch, right? So pitch ini, semua pitch yang you all dengar tu ada nama. Okay, tapi pitching itu apa? Alright, pitching ini pula, pitching ni dia lebih kepada ketepatan, ketepatan bunyi atau ketepatan frekuensi kepada satu lagu yang tertentu. Okay, kita tahu kan lagu bermaksudnya adalah, kita boleh panggil himpunan pitch atau himpunan nada, daripada nada tinggi, nada rendah, ataupun daripada high pitch or low pitch. It's a kumpulan nada yang disatukan dalam satu konteks yang harmoni. Okay, so okay, jangan pening-pening. Saya bagi contoh metafor yang paling mudah untuk you faham. Kita selalu pergi annual dinner kan? Kalau kita pergi annual dinner, selalunya annual dinner tu dia ada tema, betul? So katalah annual dinner tahun ni tema dia Piramli. Okay, nah, pakailah apa, mungkin ada yang pakai baju macam Piramli, ada yang pakai kasut putih macam Piramli, ada yang buat rambut macam Piramli, ada yang buat misai macam Piramli, macam-macam lah semua tema Piramli. Tapi ada seorang hamba Allah ni, dia pakai afro pula datang. So macam mana tu? So kalau cerita dia pakaian kan, okay, orang ni pakai baju, yang orang afro ni pun pakai baju juga, sama juga pakai. Tetapi adakah dia boleh masuk dalam kumpulan parti tema Piramli ni? Tentunya dia tidak boleh masuk, kerana dia tidak sama dengan orang lain, ya. Dia tak belong to this group. Okay, ni semua Piramli, tiba-tiba ada satu nak mata, nama mata aku macam sumbang je nampak dia tu. Tiba-tiba nampak orang pakai afro, gitu. So dia tidak tepat untuk masuk dalam kumpulan itu. So dia tidak sesuai untuk masuk dalam kumpulan itu. So dia adalah, kata macam dia macam sumbang mata aku tengok, gitu. Okay, so kalau kita refer dalam konteks lagu pula tadi, okay, lagu tadi macam saya kata, dia ada himpunan nada tinggi dan nada rendah, atau himpunan pitch tinggi dan pitch rendah. So kenapa pula ada yang sumbang? Kenapa pula ada yang sumbang? Padahal pitch tu patutnya boleh je masuk kan? Okay, tapi kenapa dia tak boleh masuk? Kerana apa? Macam tadi kita temakan dia is tema Piramli. Ini music ni, temanya kalau kita panggilnya key-nya, contoh key lagu tu adalah C major contoh, ya. C major. C major tu kita tahu kalau dekat piano ni semua key putih. Okay, kalau tengok kat piano ni, kalau kita main, semua kita main key putih. Okay, kita tak ada ganggu pun yang key hitam-hitam ni. Okay, jadi tiba-tiba ada satu parts tu pitch itu dibunyikan pada nama yang lain. Maksudnya nama, tadilah kita ada C, D, E, F, G, A, B, C tu kan nama pitch kan. Okay, so tiba-tiba satu pitch ni bunyi dia namanya G sharp. So maksudnya kalau G sharpnya dia di sini, ni C, D, E, F, G. So G sharpnya dia dekat sini, dekat hitam yang ini. Okay, patutnya dia tak boleh ada yang hitam ni. So sepatutnya dia putih saja, tapi tiba-tiba ada satu pitch yang bunyinya dekat sini. So makanya pitch itu tidak salah.
Macam orang pakai baju afro tadi, dia tak salah, dia pakai baju afro, dia pakai juga baju, bukan dibogel. Yang ini G sharp, dia pitch tak salah, cuma dia tak belong to that musical lagu, tidak belong dalam kumpulan lagu itu. Sebab lagu itu tidak memerlukan G sharp. So makanya G sharp tu akan jadi sumbang. Okey, sumbangnya apa pula? Bila orang kata pitching lari. So pitching lari itu, itulah maksudnya pitch itu tidak menepati, tidak belong dalam kumpulan muzik itu. Okey, saya bagi contoh. Okey, lagu yang paling simple. Happy birthday to you. Okey, itu adalah pitch yang sepatutnya dibunyikan. Okey. Tetapi tiba-tiba kita bagi satu pitch atau satu nada yang tidak tepat. Okey. Happy birthday to. Dia dah jadi terlebih. So sumbang ini dia ada dua pula. Sumbang yang tak sampai atau sumbang yang terlebih. So sumbang yang tak sampai itu apa? Orang panggil sumbang itu flat. Atau sumbang yang terlebih itu orang panggil sharp. Maksudnya kau nyanyi tu sharp. Maksudnya bila orang cakap kau nyanyi tu sharp, maksudnya nyanyian kita tu, ketepatan pitching kita tu dia terlebih. Sepatutnya sampai di sini tapi kita terlebih. So kalau tapi orang kata kau nyanyi tu flat lah. Flat tu maksudnya kita tak sampai. Happy birthday tak sampai. So kalau happy birthday tepat, happy birthday dah tak sangat. Maksudnya dia sharp. Jadi itu adalah maksudnya pitching lari. Dia pitch itu tidak salah, cuma dia tidak belong dalam lagu itu. Dia tidak mungkin have da 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 da, itu belong kepada muzik yang lain. So tak salah pun kalau orang kata pitching itu bunyi, pitching itu suara, pitching itu nada. Tak salah, cuma dianya tidak tepat. Kerana pemahaman setiap manusia dan penyampaian setiap manusia itu berbeza-beza. Kerana apa yang mereka faham tu, kerana benda tu susah nak diluahkan, kerana dia tidak ada definisi tepat. Okay, so saya harap perkongsian ni dapat sedikit sebanyak memberi pemahaman kepada anda semua. Okay, so itu je lah. Bye bye.